Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, pagi ini tersambung bicara kita berkenaan dengan sebahagian daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jadi bulan 10 tahun sudah kita berhenti pada halaman 20-21, iaitu bagaimana tafsiran di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah terhadap beberapa nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikategorikan sebagai nas mutasyabihat, nas yang kesamaran. Jadi dalam Al-Quranul Karim dia ada dua nas. Satu nasnya disebut sebagai nas yang muhkamat. Satu nas disebut sebagai muhkamat, jelas maksud dia, tidak ada perbezaan yang besar di kalangan para ulama. Manakala satu lagi nas disebut sebagai nas mutasyabihat, nas yang kesamaran, nas yang tidak berapa jelas maksudnya, kerana kalau benda tu disebut secara zahir, dia menimbulkan suatu tanggapan yang tidak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi nas mutasyabihat ni dia berkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Jadi sebab itu para ulama berbeza pandangan dalam nak mentafsirkan sebahagian daripada nas-nas mutasyabihat ini. Tetapi tuan-tuan, sebelum kita masuk kepada tafsiran ini, saya suka membahagikan perkara ini kepada dua peringkat ataupun tiga peringkat. Dalam kita berinteraksi dengan nas mutasyabihat ini ada dua peringkat ataupun tiga peringkat. Peringkat yang pertamanya ialah beriman terhadap nas-nas mutasyabihat. Semua ulama beriman kepada nas Al-Quran. Dan semua ulama beriman bahawa ini adalah riwayat-riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jadi bila sebut kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan Ar-Rahman istawa di atas aras, semua ulama beriman terhadap ayat ini, Tidak ada orang yang menafikan, Tidak ada yang menafikan ayat ni, tidak ada yang kata Allah tidak istawa. Semua akan kata Allah istawa di atas arasy. Ini peringkat yang pertama, iaitulah beriman terhadap ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baca ayat istawa, Allah istawalah, Allah istawa, Allah beriman, Allah istawa di atas arasy. Jadi kalau baca ayat Allah Subhanahu wa taala, baca hadis, yanzilu rabbuna
Tuhan kita turun pada tiap-tiap malam ke langit dunia. Hadis sahih. Hadis sahih. Tuhan kita Allah yanzilu, turun ke langit dunia kulla lailatin, pada tiap-tiap malam, hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika berbaki 1/3 malam yang akhir. Semua beriman terhadap hadis ni, kerana hadis ni adalah hadis yang sahih. Jadi peringkat yang pertama beriman. Peringkat yang pertama beriman, ya. Manakala peringkat yang kedua, peringkat yang kedua ialah peringkat mentafsirkan, menghuraikan apakah maksud ayat tersebut. Jadi kalau kata Allah istawa atas arash, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, beriman. Tapi apakah maksud istawa tu? Apakah maksud istawa itu? Maka di sinilah ada pelbagai tafsiran. Maka sebahagian golongan mereka tidak membahagikan kepada dua peringkat ini. Maka mereka melihat orang yang mentafsirkan perkataan istawa itu sebagai menafikan ayat Al-Quranul Karim. Ada golongan yang berfikiran sebegitu, ya. Jadi bila ulama mentafsirkan istawa dengan makna yang tak sama dengan pandangan mereka, mereka kata tidak beriman kepada nas Al-Quranul Karim. Bukan tidak beriman. Peringkat yang pertama semua beriman. Ini adalah nas Al-Quranul Karim. Ini adalah nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah makna yang sesuai? Apakah makna yang sesuai terhadap ayat tersebut, terhadap hadis-hadis tersebut? Ini peringkat yang kedua. Di sinilah terdapat perbezaan di kalangan para ulama dalam nak menghuraikan maksud sesuatu ayat ataupun sesuatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tidak huraikan, kalau ulama-ulama tidak huraikan, dia akan menimbulkan tanggapan-tanggapan, persepsi yang salah, kerana dia berkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tuan-tuan, kita nak, kalau kita tak huraikan, kita baca dalam Al-Quran, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u. Apa makna Allahu yastahzi'u? Allahu yastahzi'u. Tahzi'u ni makna Allah perolok-olokkan. Allah perolok, Allah memperolok-olokkan mereka. Olok-olokkan orang ni elok ke tak elok? Elok ke tak elok? Duk pelekeh orang, duk olok-olok orang, elok ke tak elok? Tak elok kan? Kalau kita kata orang tu dia memperolok-olokkan, memperolok-olokkan seseorang, itu sifat yang tak elok. Tapi sifat memperolokkan ini ada dalam Al-Quran. Allah memperolok-olokkan mereka. Jadi kalau kita tidak hurai dengan cara yang baik, orang akan salah tanggap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun ada perangai tak elok juga, memperolokkan. Tapi peringkat pertama beriman tak? Beriman. Ini nas Al-Quran. Innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Mereka kata kami memperolok-olokkan, Allah memperolok-olokkan mereka. Beriman, ayat ni ayat Quran. Tapi apa maksud Allah memperolokkan? Terjemahan kita lah. Apa maksud yastahzi'u tu? Di sinilah ulama-ulama cuba menghuraikan maksud tu. Ini peringkat yang kedua. Jadi ada ulama yang tidak menghuraikan. Allah dan ulama yang tidak menghuraikan. Allah macam itulah. Tak ada hurailah. Dia pegang kepada zahir. Dia pegang kepada zahir. Cuma bila pegang kepada zahir tu bimbanglah. Bimbang masyarakat hari ini dengan akal fikiran yang terbuka dan sebagainya, akan membuat tanggapan yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu satu contoh, kalau kita tidak huraikan. Yang kedua, contohnya Allah Subhanahu wa taala sebut wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
Wa makaru, mereka tipu, buat tipu daya, buat tipu hela. Mereka orang munafik, orang kafir buat tipu daya. Wa makarallah, dan Allah pun membuat tipu daya. Allah membuat tipu daya. Makara, buat tipu daya. Siapa buat? Allah buat tipu daya. Wallahu khairul makirin, Allah lah sebaik-baik penipu daya. Elok tak kita terjemah macam tu? Boleh tak? Boleh. Kan? Jadi kita pun kata sebenarnya Allah Ta'ala ni mempunyai sifat penipu. Boleh tak? Boleh nampak? Jadi Allah mempunyai sifat penipu. Allah sebaik-baik penipu adalah Allah Ta'ala. Boleh kita nak i'tiqad macam tu? Kita beriman ni ayat Quran. Ni beriman ayat Quran. Tak ada masalah. Ni ayat Quran. Tapi apakah maksud Allah Ta'ala menipu daya ni? Ni takkan kita nak sebut Allah Ta'ala macam kita sebut Allah Ta'ala Maha Pemberi rezeki, Allah Ta'ala Maha Rahman, Maha Pengasih, Allah Ta'ala Maha Penyayang. Takkan kita nak kata Allah Ta'ala pun sebaik-baik penipu. Kita menimbulkan tanggapan yang salah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada ulama dia pegang dengan zahir, ialah sifat yang layak bagi Allah lah. Macam mana Allah Ta'ala nak menipu, lebih kurang itulah maksudnya. Sifat lain yang layak, bagi penipuan yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sini menimbulkan satu tanggapan yang salah. Di sinilah ulama-ulama ahli sunnah mereka cuba menghuraikan apakah maksud ayat ini. Maka di sinilah datangnya konsep-konsep yang disebut sebahagian daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada tafsiran, ada yang isbat. Dia tetapkan apa yang ada dalam ayat ni, tetapkan je lah. Isbat, tetapkan saja. Tak payah duk kacau dah. Tak payah duk hurai-hurai, isbat. Mana Allah memperolok-olok lah, ikut suka Allah Ta'ala lah. Allah menipu, maknanya isbatkanlah sifat itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turun ke langit dunia, turunnya lah. Allah turunnya lah ke langit dunia. Macam mana Allah Ta'ala turun, tak tahulah, serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Tapi dalam hadis tu Allah Ta'ala turun ke langit dunia 1/3 malam. Maknanya pukul 3 pagi, 4 pagi. Sekarang dah dekat pukul 7 dah. Allah Ta'ala tak turun sini dah. Allah Ta'ala turun kat mana pula? Dia menimbulkan persepsi. Menimbulkan persepsi dalam kalangan orang yang mempunyai akal. Jadi tapi sebahagian daripada manhaj ahli sunnah mereka isbat. Oleh kerana nak menganasi tanggapan itu, maka ada ulama yang tafwid. Ada ulama ahli sunnah, manhaj ahli sunnah tafwid, serahkan makna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafwidul makna. Serahkan makna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya ulama-ulama ini tidak mengetahui, tidak menghuraikan maksud apa yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni tuan-tuan, tafwid ini kita boleh lihat pada halaman 21. Bagaimana kata Syekh Ibrahim Baijuri rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Ibrahim Baijuri, "Fas-salafu yaqulun lillahi wajhun wa yadun wa asabi'u la na'lamuha." Maka golongan salaf menyatakan bagi Allah itu wajah, bagi Allah itu tangan, bagi Allah itu jari, la na'lamuha, kami tidak mengetahui maksudnya. Itu tafwid. Kami tidak mengetahui maksudnya. Apakah maksud wajah bagi Allah? Apakah maksud yadun? Yadun ni kita terjemah tangan lah. Tangan bagi Allah. Apakah maksud asabi'? Jari bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tafwidul makna, tafwidul makna yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan makna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafwid. Tapi tafwid ni pun tak boleh selesai masalah juga. Tak boleh selesai masalah. Jadi datang pula manhaj yang ketiga, kaedah yang ketiga, iaitulah kaedah takwil. Kaedah takwil.
Ya, dalam mentafsirkan ini datang kaedah yang ketiga dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sebahagian ulama dia berpegang kepada takwil. Maknanya dia dah beriman ni nas al-Quran. Tapi apakah maksud yang sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala? Takwilkan ya. Jadi takwilkan ni maksudnya kalau muka surat 20 itu dalam matan Jauharatut Tauhid bawah tu, wa qawluhu awwilhu ay ihmilhu ala khilafi zahirihi ma'a bayanil ma'na al-muradi. Tanggunglah menyalahi zahir serta menerangkan makna yang dikehendaki. Ya, tanggunglah menyalahi makna yang zahir. Makna zahir memperolokkan, tanggung makna yang lain. Makna yang zahir menipu daya, Allah menipu daya, bagi makna yang lain. Kita terangkan makna yang dikehendaki sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut sebagai takwil ya. Jadi bila takwil, maka Allah taala istawa atas arasy. Apa maksud Allah taala istawa atas arasy? Dalam kaedah takwil, istawa dengan maksud Allah taala menguasai. Allah taala adalah pemilik arasy. Allah taala adalah pemilik arasy. Ini kaedah takwil. Sebagaimana dalam satu ayat disebut tentang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dan dia, yakni Allah, adalah pemilik kepada arasy yang agung. Allah adalah pemilik arasy yang agung. Rabbul An, Rabb adalah pemilik. Allah memiliki arasy yang agung. Arasy itu agung. Azim ni adalah sifat bagi arasy. Azim ni sifat bagi arasy sebab dia baca baris bawah. Wa huwa Rabbul Arsyil Azimi. Arsy azimi, baca baris bawah majrur. Jadi azim ni merujuk kepada arasy, bukan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia merujuk kepada Allah, dia kena baca azimu, wa huwa rabbul arsyil azim patutnya. Tapi dalam Quran dia baca wa huwa rabbul arsyil azim. Azim tu agung, adalah disifatkan kepada arasy itu. Jadi bila kata Allah istawa al atas arasy, ya, Allah istawa ta'ala sesuai dengan maknanya Allah adalah memiliki arasy, maknanya Allah menguasai arasy. Allah menguasai arasy. Ini makna. Beriman dah memang Allah istawa. Allah istawa atas arasy, beriman. Tapi apa makna istawa ni? Menguasai arasy. Ini berdasarkan kaedah takwil. Okey. Itu juga hadis yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun ke langit dunia tiap-tiap malam pada 1/3 malam. Maka Allah Ta'ala sebut, siapa yang minta ampun aku akan ampunkan, siapa yang minta hajat aku akan bagi, siapa yang doa aku akan kabulkan. Hujung hadis tu Allah Ta'ala turun ke langit dunia tiap-tiap malam. Siapa minta ampun Allah ampun, siapa yang minta hajat Allah bagi, siapa yang doa Allah Ta'ala kabulkan. Apa makna Allah Ta'ala turun? Sebab kalau kita tak takwil kan, seolah-olah orang boleh kata, kalau kita tak takwilkan makna yang sesuai, kalau Allah Ta'ala tak turun, Allah tak dengarkan doa kita. Kalau Allah Ta'ala tak turun ke langit dunia 1/3 malam, dalam hadis kata Allah turun ke langit dunia, lalu Allah sebut siapa minta ampun aku ampunkan, siapa ada hajat dia minta aku bagi, siapa doa aku akan kabulkan. Kalau Allah Ta'ala tak turun, Allah Ta'ala tak dengarkan doa kita. Kan? Kalau Allah Ta'ala tak turun ke langit dunia 1/3 malam, Allah Ta'ala tak ampunkan kita kan? Jadi apa maksud Allah Ta'ala turun? Allah Ta'ala perlu turun kan tiap-tiap malam?
Kan? Budak pula sekarang mengaji geografi. Mengaji geografi bumi ini bulat, ada latitude, ada longitude dan sebagainya. Latitude, longitude dan sebagainya. 15 darjah 1 jam beza dia tu. Kan? Jadi sekarang pukul 7, maknanya pukul 4 pagi kat mana sekarang? Dekat India, belah India. Oh, Tuhan tu belah India pula ni. Dia boleh buat gurau-gurau kan. Tuhan. Jadi Tuhan tak ada kerja lain, kerja turun je lah. Pasal putaran bumi kita kan. Ni akal manusia, ni akal manusia. Akal manusia ni. Jadi kerja Tuhan kerja turun je. Baik tak payah turun, duduk setiap. Kan? Nampak tak akal manusia? Fikir. Jadi di sinilah ulama cuba kaji apakah makna yang sesuai. Apakah makna yang sesuai? Dikatakan Tuhan turun tu. Maka dalam satu riwayat hadis ada riwayat kata yanzilu, Tuhan turun. Ada riwayat hadis kata yunzilu, Tuhan menurunkan. Ada riwayat. Jadi ulama dia tengok beberapa riwayat tu. Yanzilu makna Tuhan turun. Yunzilu Tuhan menurunkan. Jadi sinilah dalam manhaj takwil memberikan makna yang sesuai, iaitu Allah menurunkan rahmat yang banyak pada 1/3 malam. Sesuai tak dengan ketuhanan? Sesuai tak dengan Tuhan? Tuhan menurunkan rahmat yang banyak pada 1/3 malam. Maknanya waktu tu kalau nak dapat rahmat, nak minta ampun dan sebagainya adalah waktu yang mustajab kerana banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maknanya takwil, memberikan makna yang sesuai. Kalau tidak jadi Tuhan jadi bahan lawak lah. Tuhan akan jadi bahan lawak dalam masyarakat kita. Bahkan orang non-Muslim pun kalau kita bawa hadis-hadis begini pun dia akan anggap benda ni lawak. Tuhan tak ada kerja lain, kerja turun je kan. Dia akan jadi macam tu. Jadi ini manhaj takwil, dia memberikan makna yang sesuai. Lagi dahsyat kalau dia baca ayat ni, non-Muslim tengok ayat ni, oh Tuhan Allah pun macam tu juga, jahat juga, memperolok-olokkan. Memperolok-olokkan. Tuhan juga menipu, wa makarallah. Wa makarallah. Dan benda ni digunakan dalam dakwah untuk memburuk-burukkan Islam, memburuk-burukkan nas Al-Quranul Karim. Diambil ayat ni, Allah Ta'ala memperolokkan, Allah Ta'ala menipu, dan Allah adalah sebaik-baik penipu. Maka di sinilah manhaj takwil memberikan makna yang sesuai. Memberikan makna yang sesuai, iaitu ayat ni bukan maksud Allah Ta'ala memperolok-olokkan, tetapi Allah Ta'ala membalas perbuatan jahat mereka. Allah Ta'ala membalas perbuatan jahat mereka. Makna sebelum tu disebut innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik menyatakan kami main-main je. Kami main-main, memperolok-olokkan. Allahu yastahzi. Allah akan balas olok-olok mereka. Allah akan balas perbuatan jahat mereka. Wa makaru, dan mereka buat makar, buat tipu hela. Mereka buat tipu hela. Wa makarallah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Allah membalas tipu daya mereka. Bukan makna Allah menipu daya, tapi Allah membalas tipu daya mereka. Jadi manhaj takwil, memberikan makna yang sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun manhaj tersebut, kita dah selesai sebahagian daripada manhaj tersebut. Kita tengok sikit pada halaman 24. Halaman 24. Secara mudah nas Al-Quran dan riwayat hadis begini tidak perlu diperdebatkan secara panjang lebar. Para ulama sudah menjelaskan kaedahnya. Para ulama menjelaskan kaedah sama ada isbat, sama ada tafwid, sama ada takwil, dan mungkin ada lagi lah manhaj-manhaj ataupun konsep-konsep yang lain bagaimana kita nak memahami nas-nas yang mutasyabihat. Apa yang lebih penting ialah tugas kita. Contohnya riwayat hadis tentang nuzul Tuhan yang bermaksud Tuhan turun.
pada 1/3 malam. Perkara yang lebih penting ialah kita bangun untuk solat tahajud. Itu perkara yang lebih penting. Jadi sebahagian daripada kita bahas panjang sangat, Tuhan turun lagu mana, macam mana Tuhan turun dan sebagainya, tetapi tidak melaksanakan solat tahajud. Maksud daripada hadis tu bukan nak tekankan masalah Tuhan turun. Kalau kita dalami elok-elok, amati elok-elok, maksud daripada hadis tu adalah supaya kita bangun sembahyang tahajud. Ya. Kerana di hujung hadis tu disebut siapa yang doa Allah kabulkan, siapa yang minta ampun Allah ampunkan, siapa yang minta hajat Allah akan bagi. Jadi tugas kita bangun je lah. Tugas kita bangunlah pada 1/3 malam, pukul 4 pagi, 5 pagi sebelum subuh tu bangun sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang witir dan sebagainya, istighfar, wa hum bil asharihum wa bil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka minta ampun. Jadi tugas kita macam tu. Sesungguhnya Nabi SAW tidak membincangkan isu-isu ini. Adalah satu kerugian apabila umat Islam membincangkan isu sebegini sehingga sanggup mengkafirkan Muslim yang berbeza fikiran dalam memahami ayat-ayat sebegini. Jadi tuan-tuan, peringkat yang ketiganya adalah peringkat sikap kita. Peringkat yang ketiga adalah sikap kita di kalangan umat Islam. Sikap kita iaitu kita mengkafirkan, kita menyesatkan orang yang tidak mengikut aliran kita. Jadi ini wujud di kalangan umat Islam. Oleh kerana ulama ni takwilkan ayat ni, Allah Ta'ala menguasai, maka ada di kalangan umat Islam mengambil sikap mengkafirkan orang yang takwil, mengkafirkan, menyesatkan. Dia kata Allah Ta'ala tidak turun, yang turun tu adalah rahmat, Allah menurunkan rahmat. Maka ada umat Islam mengambil sikap ekstrim, mengkafirkan orang yang takwil Allah menurunkan rahmat. Ini sikap yang ekstrim, sikap yang melampau. Jadi sebab tu kalau kita dapat bahagikan kepada 3 peringkat, iaitu peringkat yang pertama beriman, peringkat yang kedua pentafsiran yang berbeza, dan peringkat yang ketiga adalah sikap kita itu. Sikap kita tidak mengkafirkan sesama umat Islam ataupun menyesatkan umat Islam. Nabi SAW bersabda, zaruni ma taraktukum, biarkanlah daku dalam perkara yang aku tinggalkan kamu. Fa innama halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Hanya sesungguhnya rosak umat sebelum kamu bikasrati su'alihim, dengan sebab banyak persoalan mereka, wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan juga banyaknya perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Banyak tanya nabi, tanya rasul, tapi tidak mau ikut ajaran nabi, tidak mau ikut ajaran rasul mereka. Ini antara sebab kemusnahan. Jadi Nabi SAW menyatakan, fa idza nahaitukum an syai'in, apabila aku suruh kamu apabila aku larang kamu daripada satu perkara, fajtanibuh, maka hendaklah kamu jauhi. Apa yang Nabi larang, abaikan, tinggalkan. Wa idza amartukum bi amrin, apabila aku suruh kamu dengan satu arahan, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah ia mastata'tum, sekadar kemampuan kamu. Jadi prinsip yang diajar oleh Nabi mudah je. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Apa yang Nabi suruh, kita lakukan sekadar kemampuan. Jadi bila kita faham manhaj ni, bagaimana ulama-ulama berinteraksi, dan kita betulkan sikap kita, iaitu sikap menerima sedikit sebanyak perbezaan, dan kesemua ulama tu beriman terhadap nas-nas Al-Quranul Karim. Jadi cara mudahnya, kalau orang tu dah iman kuat apa semua, kita kata mudah je. Allah Ta'ala, mana kita baca tangan Allah cukuplah, tak payah hurairah. Tak payah hurairah.
Tapi kalau dia tanya tangan Allah ni ada berapa jari? Allah Ta'ala potong kuku seminggu sekali ke? Dia tanya macam-macam, itu pening kepala. Situ kita kena takwil lah. Tangan Allah ni maksud kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya dia tak bayangkan benda-benda yang tidak sepatutnya. Sebab kita tak boleh menghalang pemikiran dia. Dia nak fikir benda-benda yang sebegitu. Dan bila dia fikir benda tu benda yang tak sepatutnya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita berhadapan orang yang sebegini, anak muda contohnya, anak cucu kita, maka ulama mempunyai beberapa kaedah. Kaedah isbat pun boleh, kaedah tafwid pun boleh, kaedah lagi imrar. Lalukanlah ayat tu, tak payah bincang banyak, lalukanlah, sudahlah, imrar. Dan kalau tak jalan juga, dia nak fikir juga, maka ada satu lagi kaedah, iaitu takwil. Takwil, tafsirkan makna yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jadi itu antara beberapa kaedah dalam kita berinteraksi dengan nas mutasyabihat, ya. Baik, kita berhenti setakat tu, nanti kita akan sambung pada halaman 24. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.